Oh, okay guys. Okay guys. Hey guys, Assalamualaikum. Kembali lagi kita dalam segmen unboxing. So hari tu korang tengok untuk Snapdragon 888 pada Mi 11. Hari ni aku ada satu peranti yang menggunakan Snapdragon 888 juga. Dan ia merupakan peranti daripada Oppo. Dan kalau korang nak tahu apa yang best sangat tentang Oppo Find X3 Pro ni, apa lagi? Jom kita tengok ada apa yang best sangat pasal Oppo ni. Alright, dekat kotak Oppo Find X3 Pro ni, kalau korang tengok kat sini, dia tak ada tunjuk pun teaser-teaser phone dia macam mana kan. Kotak dia hanya macam simple je kat sini. Kalau korang tengok ni ada 3. Okay, ada 3 kat sini. Lepas tu ada Oppo Find X3 Pro 5G. Itu je. Dan ini for sure lah yang Oppo Malaysia hantar dekat kita orang ni adalah spek yang tertinggi. So, jom kita tengok ada apa dalam kotak ni. So, dalam ni kita akan dapat casing macam biasa ni. Confirm casing punya ni. Kalau korang tengok kat sini, dia punya casing ni lain macam sikit lah. Kalau kita tengok mana-mana smartphone, dia akan bekalkan casing yang transparent, yang mainstream ataupun yang senang korang boleh jumpa kat mana kedai kan. So yang ni, dia punya casing ni lain macam sikit. Nampak lebih unik dan rubbery dia memang bukan getah yang casing yang biasa korang gunakan tu. Premium lah Oppo ni. Okay, dan dalam ni, phone dah terbuka lah. Okay, so ini dia. Cantik. Okay, tak apa, kita letak tepi dulu. Alright, so dalam ni kita akan dapat kabel USB Type A ke Type C macam biasa. Lepas tu kita akan dapat earphone. Jarang lah smartphone sekarang ni nak bekalkan earphone. Tapi aku rasa earphone ni biasa je lah. Okay, jenis on-ear dan menggunakan USB Type C. Okay, next lagi kita ada charger dia. Charger dia ni memang tersangat-sangat lah tinggi dia punya watt dia. Ini merupakan fast charging 65 watt. Dan kalau korang beli Oppo Find X3 Pro ni, nampak masuk frame tak? Okay, korang akan dapat dalam 1, 2, 3, 4, 5. Korang akan dapat 5 barang lah. Casing, phone, charger, earphone dengan dia punya kepala charger. Okey dah, so itu je apa yang korang dapat dalam kotak. Dan sekarang ni, jom kita akan tengok kepada Oppo Find X3 Pro ni. Sebab aku dengar dia punya kamera ni padu gila tau. Okey, jom kita tengok lagi. Okey, so guys, so ini dia design pada Oppo Find X3 Pro. Aku sangat sukakan design dia. Very minimal, tak macam haruk sangat orang cakap kan. So yang ni very simple dia. Kat sini korang nampak sini ada tulisan Oppo kat sini. Dan apa yang menariknya pada Oppo Find X3 Pro ni, kalau korang tengok dekat kamera bump ni, dia tak macam design-design yang biasa kita tengok pada kamera bump. Tak kisahlah mana-mana smartphone pun, dia akan tertonjol sikit kan. Korang akan nampak rasa dia punya tebing kamera tu. Yang ni kalau korang tengok ni betul-betul ni, dia macam ada satu bukit yang terus naik je terus dekat kamera tu. Dan juga dekat belakang ni adalah matte, okay. Dan ini aku rasa, yes, for sure kaca. Kaca. Aku ingat steel tadi, dia adalah kaca. Cantik kan. Dan dekat belakang ni kita ada 3 tetapan kamera. 4 tetapan kamera. 1, 2, 3 dan 4. Dan ini adalah flash. Okey, dan dekat bahagian bawah ni, kalau tengok ni, kita ada untuk SIM tray dia. Lepas tu kita ada port USB Type C dan juga speaker grill. Dan macam masa dekat bahagian kanan aku ni, kita ada dia punya volume rocker untuk volume up dengan volume down. Bahagian atas tak ada apa-apa. Dan bahagian tepi ni untuk power button dia. Power button dia macam ada colour hijau-hijau, ada sentuhan hijau. Korang tengok ni dia punya screen pada Oppo Find X3 Pro ni. Sangat-sangatlah seksi dan sangat-sangat sharp. Dan juga memang sangat-sangat cantik untuk screen AMOLED. Dan untuk saiz dia ni, dia adalah sebesar 6.7 inci dan juga menyokong untuk HDR10+. Dan colour yang digunakan ini, dia menyokong untuk 1 bilion warna tau. Dan juga satu lagi, resolution pada Oppo Find X3 Pro ni adalah 2K resolution. Dan juga dia punya refresh rate adalah setinggi 120Hz. Kau bayangkanlah, dekat screen dia, apa yang aku sebut ni dah bukan main enak dia punya spek kan. Sebelum tu guys, aku terlupa nak tunjuk kat korang boleh tengok untuk 120 refresh rate yang ada pada Oppo Find X3 Pro ni. Bila kita scroll, bukan main semut betul. Okay, so kat sini aku dah setkan dia punya resolution yang tertinggi dekat YouTube ni, iaitu 2K resolution. So korang tengok ni dia punya colour pada Oppo Find X3 Pro ni. Dia punya colour sangat punchy, sangat vivid, sangat sharp dan juga sangat terang tau. Aku kalau screen AMOLED ni, aku itulah banyak kali aku cakap aku memang tak ada hal punya. Tak kisahlah phone apa pun pakai screen AMOLED, memang cute punya. Dan aku juga perasan kat sini dia punya kontras agak sedikit pekat sikit, tapi colour dia, korang tengok ni lagi colour dia.
padu gila. Gambar katak tu macam seolah-olah ada kat depan mata tau. Alright, so sekarang ni aku nak cerita sikit pasal kamera pada Oppo Find X3 Pro ni. Untuk kamera ni, Oppo claim yang kamera dia ni memang powerful. Tak tahu lagi, kita akan try lagi untuk real life. Okay, yang best dia dekat sini, kalau kita comparekan dengan mana-mana smartphone, kebiasaannya smartphone tersebut dia akan gunakan sensor yang berlainan. Tak kisahlah, main kamera, bila dia switching dekat ultra wide, dia akan menggunakan sensor yang lain. So, keburukan ataupun dia punya cons ni, kalau menggunakan sensor yang lain, dia punya color akan berubah. So memang ada pembuat smartphone dia akan cuba bermain dengan AI color untuk dapatkan color yang sama, tapi belum tentu untuk dapat color yang accurate sama macam main kamera. Okey, pada Oppo Find X3 Pro ni, dekat sini untuk kamera utama dia menggunakan 50 megapiksel menggunakan IMX 766 dan dia punya aperture adalah 1.8, dan pada ultra wide dia juga dia menggunakan sensor yang sama pada main kamera ni, iaitu 50 megapiksel juga IMX 766, tapi aperture dia adalah 2.2. Dan untuk kamera yang ketiga ni, iaitu kita ada micro lens iaitu 3 megapiksel saja, dan yang bawah ni kita ada telephoto iaitu sebesar 13 megapiksel. Alright, dan untuk kamera selfie dia dekat bahagian punch hole dekat atas bucu ni, dia adalah 32 megapiksel f2.4. Okay guys, so kat sini dia gambar selfie aku ni untuk 32 megapiksel pada Oppo Find X3 Pro ni. Okay, so kat sini apa aku nampak, gambar dia memang sangat sharp. Jerawat aku bukan main jelas kat sini untuk 32 megapiksel. Aku tak nampak lagi dia punya, biasa kan kalau kita dengan Oppo ni terkenal dengan beauty filter je. Okay, so kat sini beauty dia tak adalah khas sangat, so dia nampak natural. Alright, dan ini adalah, korang tengok ni gambar Mama ni, okay. Dan ini adalah untuk gambar kamera utama dia. Okey, untuk gambar kamera utama dia ni, aku boleh puji untuk 50 megapiksel ni. Memang agak quite sharp juga, tapi memandangkan kat sini memang agak low light, so aku perasan kat sini ada sedikit noise dengan soft sikit dekat bahagian rambut-rambut Bama ni. Okey, tapi dari segi color dia memang sangat accurate. Baju dia, color dia memang betul color turquoise ni kan. Korang tengok ni. Oh, memang cut. Dan memandangkan dia menggunakan sensor yang sama pada ultra wide, jom kita comparekan. Okay, so bila kita comparekan dengan ultra wide ni, aku perasan yes, color dia memang agak sama dengan main kamera, yang mana memang senang lah kalau kita ambil gambar. Let's say kita nak ambil gambar untuk gambar scenery kan. So bila kita switching dekat ultra wide ni, korang akan dapat kualiti gambar yang sama. Itu yang kita nak tu. Okay, so kat sini memang dia punya gambar memang sama je dengan untuk main kamera dia. Okay, dan untuk bokeh, dan kat sini korang tengok ni, untuk bokeh pada Oppo Find X3 Pro ni, aku boleh puji lah dia punya device kali ni. Memang setiap potongan edges tu memang sangat kemas. Tapi dari segi warna skin tone, aku boleh puji memang sangat-sangat natural. Tak nampak macam over, nampak skin tu nampak kekuningan pun, nampak kemerahan. Yang ni nampak relax warna skin tone. Okay guys, satu lagi aku nak tunjuk kat korang, pada Oppo Find X3 Pro ni, dia menyokong untuk RAW Plus. Dia juga ada RAW biasa kat sini. Boleh. RAW Plus. Okay, pada RAW, okay, korang tahu kan, RAW ni senang cerita, korang akan ambil gambar mengikut capability sensor tu lah. Kalau sensor tu power mana pun korang akan ambil, senang cerita, direct without tuning satu apa pun dekat image tu. Dan kan kalau korang ambil JPEG biasanya dia punya size kecil sebab tak banyak info. Tapi pada RAW Plus ni, apa yang Oppo claim pada Oppo Find X3 Pro ni, Oppo kata dengan RAW Plus ni, korang boleh ambil image tu lebih banyak info yang dapat berbanding pada RAW yang biasa. RAW? Dia dah diproses lah. Bukan. Okay, ikut aku punya pengetahuan dalam ilmu kamera lah. Kalau kita comparekan RAW kamera, contoh Canon, kita ada C-RAW, kita ada compress RAW, satu lagi kita ada RAW original, RAW yang betul-betul RAW. So, untuk Oppo kali ni, kemungkinan besar RAW biasa pada Oppo Find X3 Pro ni adalah compress RAW, dan untuk RAW Plus ni adalah the true RAW yang menggunakan IMX 766 ni. Bila korang buat editing, bila korang ambil gambar menggunakan RAW Plus ni, korang boleh sentuh macam-macam color, korang boleh naikkan highlight. Let's say kalau korang suka ambil gambar bintang pada waktu malam kan. So bila korang ambil gambar sub, so bila korang buat post editing nanti, senang cerita info tu banyak lah. Korang boleh keluarkan macam-macam kat situ. Tu yang bestnya kalau korang bermain dengan RAW photo ni. So pada Oppo Find X3 Pro ni, bila dia support benda tu, aku macam agak impresif lah. Dan
Dia macam memfokuskan lebih pada fotografi lah kali ni pada Oppo Find X3 Pro ni. Dan lagi satu guys, apa aku nak mention pada Oppo Find X3 Pro punya kamera ni pada macro lens. Okay, kebanyakan smartphone bila korang dengar macro lens, orang akan cakap, alah, gimmick lah. Tapi mungkin tidak pada orang yang betul-betul kan dalam dunia macro lens ni. Tapi masa Oppo briefing dekat Wiser, dia memang canang-canangkan pada macro lens Find X3 Pro ni tersangat-sangatlah powerful. Apa kata kita try, okay? Untuk macro lens pada Oppo Find X3 Pro ni, dia memang tersangat-sangatlah rapat. Yes, satu lagi, bila korang turn on kan untuk microscope pada macro lens Find X3 Pro ni, korang akan nampak ada lampu dia menyala kat sini. Korang nampak tak lampu ada ring putih tu? Mantap lah. Kebiasaannya pada smartphone yang lain, bila kita buat makro, kita ada focal length dia tersendiri dalam 3 berapa meter gitu lah. Tapi yang ni dia betul-betul rapat. Contoh dekat fabric ni kalau aku betul-betul lekatkan kat sini, korang akan nampak fabric tu. Okay, aku nampak tu. Aku pun susah nak pegang bagi betul-betul focal length ni. Memang rapat betul lah aku nak sentuh. Dan juga ada ni lah, lampu ni. Lampu sebenarnya bila kita buat apa-apa macam ni kan gelap, so dia buka lah lampu. Ini baru betul macro lens. So apa yang Oppo canang-canangkan dia punya macro lens adalah terbaik buat masa sekarang ni. Maybe dia antara terbaik buat masa sekarang ni. Siapa nak guna untuk gambar tu? Dia kalau macro lens biasa boleh tak? Yang tak rapat itu. Macro lens biasa orang guna untuk ambil gambar laba-laba kecil kan, bunga. Pada Find X3 Pro ni, dia sebenarnya ada 2 mode tau. Satu microscope, iaitu yang korang boleh letakkan dekat fabric, so korang boleh nampak lah benang-benang pada fabric tu. Dan satu lagi, bila korang gunakan kamera biasa, bila korang dekatkan pada objek untuk buat macro shot, dia akan ada AI, dia akan switchkan secara automatik. Come on lah, terjadi. Susah jugalah. Let's say kalau korang urgent nak ambil gambar bunga kan, so korang kena duduk berjam kat ni nak bagi make it dia punya AI tu automatic detect. Penat lah guys macam ni. So tapi untuk microscope dia memang power jugalah. Kenapa Oppo tak just letak je untuk nak buat manual kan? Kalau berharapkan pada AI ni macam agak susah juga. So kau nak tengok kan dia punya capability kamera dia untuk Oppo Find X3 Pro ni, aku boleh katakan one of the best camera lah buat masa sekarang ni, sebab dia menggunakan ultra wide dengan main camera dan sensor yang sama. Atau tunggulah kita tengok untuk DxO Mark nanti dia keluar, boleh tapau ke tak kan? Samsung ke? Okay, dan ini untuk dia punya casing dia. Kalau kau nak tengok lah pada Oppo Find X3 Pro ni, dia provide casing lain sikit. Casing dia memang smart, dia ada bonjol kat sini, dia ikut untuk pattern belakang back panel dia ni. Kan? Alright guys, so itu dia lah first impression aku untuk Oppo Find X3 Pro ni. Dan aku sebenarnya tak puas hati lagi ni sebab macro lens dia tak jadi. Dan korang kena tunggu dalam review nanti, okay, untuk dia punya macro lens ni jadi ke tak. Sebab time macam ni bila aku buat tak jadi pula. Tadi okay jadi. And macam mana aku jumpa korang dalam video yang akan datang. Macam mana video tadi? Best tak? So jangan lupa like, subscribe and share.